Dah lama kita tak bertemu. Tapi saya rasa macam baru saja. Macam baru lepas kempen 2018, tiba-tiba malam ni nak kena kempen lagi sekali dah. Cepat betul masa berlalu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah pada malam ni saya tidak akan mengambil masa yang panjang. Saya akan cuba seboleh-bolehnya supaya saya berhenti sebelum ditegur oleh MC lah. 5 minit. Tuan-tuan dan puan-puan, kita malam ni tolak BNPM. Jelajah kita ni kenapa kita nak tolak BNPM? Tolak tu dalam arti kata apa? Tolak itu dalam arti kata kita tak mahu lagi, tidak akan berikan undi langsung kepada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional ni. Kenapa? Kerana mereka ini telah khianat kepada kita. Kita kena balas perbuatan mereka yang jahat itu. Apakah itu? Mereka merampas kerajaan yang kita pilih untuk mentadbir negara ini untuk tempoh 5 tahun bermula daripada 2018. Memang kita pilih. Ini jelas sekali kerana peratus pengundian pada tahun 2018 menunjukkan 51% daripada rakyat memang mengundi Pakatan Harapan. Malah sebelum daripada itu pun, tahun 2013 pun kita telah pun mendapat undi yang lebih banyak daripada Barisan Nasional. Tetapi disebabkan persempadanan pilihan raya kita sebegitu rupa, maka mereka tetap memperoleh kerusi yang lebih daripada kita. Tetapi tahun 2018 akhirnya mereka tumbang. Lepas tumbang, kita lihat sejak 2018 ada berlaku beberapa pilihan raya kecil, dan trend itu nampak seolah-olah memihak kepada Barisan Nasional, kerana dalam pilihan raya kecil itu satu demi satu kerusi-kerusi yang dipertandingkan dimenangi oleh Barisan Nasional. Kita kalah Pakatan Harapan. Sepatutnya mereka berasa selesa, yakin, confident, tunggu ajalah pengakhir kepada penggal pilihan raya ini, PRU ke-15, maka mereka ada peluang untuk kalahkan Pakatan Harapan. Tapi mereka tak tunggu. Mereka rampas di tengah-tengah jalan. Tak sampai 2 tahun kerajaan Pakatan Harapan ditumbangkan. Kenapa? Kerana saya yakin mereka percaya sekiranya diberikan Pakatan Harapan ini peluang untuk memerintah negara ini sehingga cukup satu tempoh penggal itu, maka rakyat akan memberikan keyakinan undi lagi sekali kepada Pakatan Harapan, malah dengan undi yang makin meningkat lagi. Kenapa saya kata gitu? Kita boleh lihat contohnya negeri-negeri di Pakatan Harapan, terutama sekali Pulau Pinang, dan pada malam ini saya nak sentuh Selangor, negeri di mana kita berdiri dan duduk pada malam ini. Selangor kita ambil pada tahun 2008. Masa itu mereka heboh berkata bahawa Selangor ini kemenangan olok saja, fluke, olok-olok saja, dan kerajaan kita pada masa itu tidak akan dapat bertahan lebih daripada satu penggal sekali saja. Tapi kita lihat 2008 dah menang, 2013 menang, 2018 baru-baru ni kita cipta rekod yang cemerlang di mana Pakatan Harapan memenangi 51 daripada 56 kursi dalam negeri Selangor. Kita hanya tewas 5 kursi saja. Nasib baik, kalau tidak muzium pun tak ada untuk UMNO dan rakan-rakannya di Selangor ni. Kenapa rakyat bagi undi yang begitu besar kepada kita, Pakatan Harapan, dalam negeri Selangor ni? Sebab kita dah buktikan daripada kita perintah sejak 2008 bagaimana dasar dan polisi pemerintahan kita adalah mementingkan kepentingan, keselesaan dan kesejahteraan rakyat. Kita lihat negeri Selangor ni disebut-sebut negeri yang kalau dibandingkan dengan negeri-negeri lain adalah duit kita lebih sikit daripada negeri lain. Dengan itu kami para adun dalam negeri Selangor ini juga menerima peruntukan lebih daripada adun-adun di negeri lain umumnya untuk dibelanjakan untuk rakyat.
Saya sendiri terima, contohnya adun Sungai Ramal, kira-kira RM850,000 setahun untuk dibelanjakan kepada rakyat. Negeri lain adun dia terima mungkin hanya RM150,000 saja setahun. RM150,000, saya RM850,000. Banyak. Kalau nak kira Selangor ni, kalau diberi kepada kami setiap adun dia RM500,000 setahun pun, kami punya peruntukan dah jauh mengalahkan adun-adun dari negeri lain. Jadi kalau kerajaan negeri Selangor boleh bagi setiap adun RM850,000 untuk dibelanjakan untuk rakyat ni, apa salahnya daripada RM850,000 tu, kerajaan negeri Selangor contohnya kata RM500,000 untuk rakyat, RM350,000 lagi, sebab kita ada duit, adun semua, kerajaan negeri Selangor akan belikan semua sebuah kereta, dan semua adun kita akan berikan seorang driver. Tak boleh. RM350,000. Saya tu tak ada lagi RM500,000, lebih daripada adun dalam negeri lain pun nak dibandingkan untuk bagi pada rakyat. Yang tu ambil pada saya, untuk keselesaan adun macam saya yang pandai buat kerja ni kan, untuk bantu rakyat ni. Saya dapat negeri kita lebih daripada lain, ambil lah habuan untuk saya, adun-adun kami ni. Tak macam negeri tu kan, kami kalau RM350,000 tu Mercedes pun boleh kalau nak. Tapi tidak. Kerajaan negeri Selangor, kita pentingkan rakyat. So semua duit tu diberi kepada kami adun dengan syarat dibelanjakan untuk rakyat, bukan untuk diri kami. Satu sen pun saya tak boleh ambil untuk diri saya. Semua itu dikawal di pejabat daerah dengan keputusan daripada kebenaran daripada kerajaan negeri untuk dibelanjakan untuk rakyat semata-mata. So itulah cara kita jaga, yang kita masukkan, kita merakyatkan ekonomi negeri Selangor ni. Seluruhnya kita guna untuk kepentingan rakyat. Sebab itulah dalam negeri Selangor ni kita boleh bagi macam-macam insentif, tawaran, bantuan kepada rakyat. Termasuk contohnya insentif haji. Ada juga di sini. Contohnya suami isteri dekat sini, salah seorang berdaftar sebagai orang Selangor, pengundi Selangor, lagi seorang di sebelah, contohnya Negeri Sembilan. Bila dapat insentif haji, datang ambil komplain, YB, saya dapat, isteri saya macam mana, ataupun saya dapat suami saya macam mana. Tak dapat, saya nak tolong lah, sebab ini untuk negeri Selangor, untuk warga Selangor. Yang lagi pasangan tu bukan warga Selangor, sebab dia warga sebelah. Hello, warga sebelah. Ini nak kena potong markah ni, tak baru puji sendiri ya Ramadan ni. Sebab dia warga sebelah, maka kesedihan terlihatlah di wajahnya. Tapi apa boleh buat? Itu kita kata, you pun kena usahalah supaya Pakatan Harapan menang tempat you juga, dan you pun boleh dapat nikmat ataupun manfaat yang kita berikan ini. Baik. So itulah antara apa yang kita kotakan kepada rakyat, dan saya percaya dengan sebab itulah maka kekuatan Pakatan Harapan ini diguruni dan ditakuti oleh PN dan BN, menyebabkan mereka tak nak bagi peluang kepada kita walau satu penggal pun. Sebab kalau diberi peluang kepada kita, nescaya insya-Allah saya percaya lebih ramai lagi rakyat yang akan terpikat dengan Pakatan Harapan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak berhasrat untuk berucap panjang kerana saya sendiri pun datang pada malam ini seperti tuan-tuan dan puan-puan juga untuk mendengar penceramah yang hebat yang berada di belakang kita ini dengan isu-isu yang besar. Cuma tak akhir kata pada saya, last tadi, sebelum saya naik ni, tadi saya terima satu panggilan telefon. Saya jawab juga sebab yang panggil tu saya tengok ibu saya lah, mak saya. Mak saya duduk kampung Kedah. So mak saya telefon tadi, saya kata saya atas pentas ni mak, sekejap lagi nak berucap. Mak saya kata nak tanya satu soalan saja. Apa dia? Mak saya tanya, betul ke abang? Najib tu dah masuk jail, betul ke? Ni tak soalan daripada mak saya yang duduk di kampung di Kedah. Satu berita yang kadang-kadang masih suka orang kampung percaya. Tapi itulah antara pencapaian yang kita dapat. Saya kata kenapa pencapaian kita? Kerana hakim-hakim, barisan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap Najib Tun Razak itu, ketua hakimnya Tengku Maimun Tun Mat itu, Tan Sri Tengku Maimun Tun Mat itu adalah ketua hakim negara wanita yang pertama. Itu kepercayaan kepada wanita, dan beliau dilantik di zaman Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Kita beri kepercayaan berdasarkan kepada merit beliau yang tinggi, dan ternyata beliau tidak mengecewakan rakyat Malaysia. Maka apa yang telah kita semai semasa kita jadi kerajaan itu, kita lihat hasilnya pada hari ini.